Yesterday and today is someone that's so special in our life birthday. Someone that really matters till we die. Someone that teach us a lot since we start living. Someone that incomparable kindness. That someone is no others than our Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday and today is someone that's so special in our life birthday. Someone that really matters till we die. Someone that teach us a lot since we start living. Someone that incomparable kindness. That someone is no others than our Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku tak suka pada rasa makananku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang pernah meletakkan batu pada keliling perutnya untuk menahan lapar. Bila aku merasa pakaianku cuma sedikit, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang hanya punya 2 helai baju seumur hidupnya. Bila aku merasa tidak selesa akan tempat membaringkanku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang tiba hanya beralas pelepah kurma dan kain kasar dalam hidup. Apabila aku menjadi begitu kedekut untuk memberi dan berkongsi dengan orang lain, aku teringat pada Nabi Muhammad, pada baginda Muhammad SAW yang pernah memberi segala-galanya sehingga dia hampir tiada apa-apa untuk dirinya. Bila aku fikir betapa miskinnya hidupku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang begitu cinta pada orang miskin dan ingin bersama si miskin di syurga. Ia menaikkan semangatku. Bila aku kecewa pada mereka yang banyak menyakiti aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang sentiasa memaafkan sesiapa sahaja yang berbuat jahat padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku tak suka pada rasa makananku, aku teringat pada baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah meletakkan batu pada keliling perutnya untuk menahan lapar. Bila aku merasa pakaianku cuma sedikit, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang hanya punya 2 helai baju seumur hidupnya. Bila aku merasa tidak selesa akan tempat pembaringanku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang tidur hanya beralas pelepah kurma dan kain kasar dalam hidupnya. Apabila aku menjadi begitu kedekut untuk memberi dan berkongsi dengan orang lain, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang pernah memberi segala-galanya sehingga dia hampir tiada apa-apa untuk dirinya. Bila aku fikir betapa miskinnya hidupku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang begitu cinta pada orang miskin dan ingin bersama si miskin di syurga. Ia menaikkan semangatku. Bila aku kecewa pada mereka yang banyak menyakiti aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang sentiasa memaafkan siapa sahaja yang berbuat jahat padanya. Bila aku berfikir tentang mereka yang membenci aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang sentiasa berdoa untuk orang-orang yang telah meninggalkan. Bila orang lain tidak berterima kasih pada tiap kebaikan yang aku lakukan pada mereka, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang mengingatkan aku bahawa ganjaran yang hebat hanya dari Allah SWT. Bila tiada siapa yang menyayangi aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang mencintaiku semenjak beribu tahun dahulu. Apabila aku berfikir betapa sengsara yang hidup aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang menempuh segala kebaikan hidup demi nikmat iman dan Islam pada umatnya yang dicintai, dan itu bahagian cas positif yang mengenai aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Selawat dan salam ke atas baginda junjungan besar, contoh terbaik sebagai sahabat. Terima kasih ya Rasulullah untuk nikmat iman dan Islam. Syafaatkan aku di akhirat kelak. Kerinduan padamu takkan pernah pada selamanya pada mulia Habibullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku tak suka pada makanan aku, Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku tak suka pada rasa makanan aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang pernah meletakkan batu pada keliling hidungnya untuk menahan lapar. Bila aku merasa pakaianku cuma sedikit, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang hanya punya 2 helai bagi seumur hidupnya. Bila aku merasa tidak selesa tempat kepada aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang hidup hanya beralas pelepas benua dan kain kasar dalam hidupnya. Apabila aku menjadi kedekut untuk memberi dan berkongsi dengan orang lain, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang pernah memberi segala-galanya sehingga hampir jadi apa-apa untuk dunia. Bila aku fikir betapa miskinnya hidupku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang begitu cinta pada orang miskin yang ingin bersama si miskin bersyukur ia menaikkan semangat. Bila aku kecewa pada mereka yang banyak menyentuhku, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang sentiasa memaafkan siapa sahaja yang berbuat jahat padanya. Bila aku berfikir tentang mereka yang membenci aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang sentiasa mendoa untuk orang-orang yang telah menghinanya. Bila orang lain tidak berterima kasih pada tiap kebaikan yang aku lakukan pada mereka, aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang mengingatkan aku bahawa ganjaran yang hebat hanya dari Allah SWT. Bila siapa yang menyayangi aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang mencintaiku semenjak beribu tahun dahulu. Apabila aku berfikir betapa sengsaranya hidup aku teringat pada baginda Muhammad SAW yang menempuh segala kepayahan hidup demi nikmat iman dan Islam pada umatnya yang dicintai, dan itu bagai jas positif yang menguatkan aku. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Selawat dan salam ke atas baginda junjungan besar, contoh terbaik sepanjang zaman. Terima kasih ya Rasulullah untuk nikmat iman dan Islam. Kerinduan padamu takkan pernah padam selamanya padamu ya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, tarikh hari ini ialah 12 Rabiul Awal 1428 Hijrah. Pada hari ini 1428 tahun yang lalu, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di dunia. Maha suci Allah, Nabi kita dilahirkan di Makkah. Beberapa bulan setelah ayahnya Abdullah pergi meninggalkannya buat selama-lamanya. Ibu baginda Aminah meninggal ketika beliau masih kecil. Saya percaya semua kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ditanya sejauh mana kita mengenali baginda, mungkin ramai juga yang terdiam dan memikir-mikir apa yang dia tahu tentang Nabi junjungan kita ini. Bersempena dengan hari yang mulia ini, marilah dalam tazkirah yang sekejap ini kita sama-sama cuba mengenang dan mengingati seorang manusia agung yang penuh kebijaksanaan, yang memiliki kepribadian unggul, yang sangat pemaaf dan sangat penyantun. Dia sentiasa bersedia membantu manusia yang hidupnya yang amat sederhana, namun kemuliaan hatinya menuntun hati manusia kepadanya. Tidak dapatlah kita sebutkan semua kelebihannya di sini. Walaupun begitu, saya akan cuba menyebutkan beberapa petikan ayat Al-Quran berkenaan Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 107.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat yang berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sebenarnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, tarikh hari ini ialah 12 Rabiul Awal 1428 Hijrah. Pada hari ini 1428 tahun yang lalu, junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW telah dilahirkan di dunia. Maha suci Allah, Nabi kita dilahirkan di Mekah. Beberapa bulan selepas ayahnya Abdullah pergi meninggalkan buah selama-lamanya. Ibu baginda Aminah meninggal ketika beliau masih kecil. Saya percaya semua kita mengaku kita lah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau ditanya sejauh mana kita mengenali baginda, mungkin ramai juga yang terdiam dan memikir-mikir apa yang dia tahu tentang Nabi dunia kita ini. Bersempena dengan hari yang mulia ini, marilah dalam tafsir yang sekejap ini kita sama-sama cuba mengenal dan mengingati seorang manusia agung yang penuh kebijaksanaan, yang memiliki kepribadian angkuh, yang sangat pemaaf, yang sangat penyantun, yang sentiasa bersedia membantu manusia. Yang hidupnya yang amat bersederhana, namun kemuliaan hatinya menyukai hati manusia kepadanya. Tidak dapatlah kita sebutkan semua kelebihan baginda di sini. Walaupun begitu, saya akan cuba menyambungkan beberapa petikan ayat Al-Quran berkenaan Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami memutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Pendengar sekalian, Rasulullah SAW diutuskan untuk menyampaikan risalah Islam. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini telah menjadi penolong hidup kepada seluruh umat manusia. Sekiranya manusia mengikuti semua pada ini dan berpegang teguh kepada syariat, ia akan beroleh al-falah ataupun kejayaan di dunia dan di akhirat. Islam yang dibawa oleh baginda SAW ini adalah rahmat bagi sekalian alam. Agama Islam bukan untuk kawasan tertentu, bukan untuk golongan ataupun bangsa-bangsa tertentu, bukan untuk warna kulit tertentu, tapi untuk seluruh alam. Rahmat dan keadilannya meliputi seluruh kehidupan. Dalam surah As-Sabah dan surah Sabah ayat 28, Allah berfirman, dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad SAW melainkan untuk umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam dan menerima penghormatan yang sepenuhnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, tarikh hari ini adalah 12 Rabiul Awal 1428 Hijrah. Pada hari ini 1428 tahun yang lalu, junjungan besar Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di dunia ini. Maha suci Allah, Nabi kita dilahirkan di Mekah. Beberapa bulan selepas ayahnya Abdullah pergi meninggalkannya buat selama-lamanya. Ibu baginda Aminah meninggal ketika beliau masih kecil. Saya percaya semua kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau ditanya sejauh mana kita mengenal baginda, mungkin ramai juga yang terdiam dan memikir-mikir apa yang dia tahu tentang Nabi junjungan kita ini. Bersempena dengan hari yang mulia ini, marilah dalam tazkirah yang sekejap ini kita sama-sama cuba mengenal dan mengingati seorang manusia yang agung, yang penuh kebijaksanaan, yang memiliki kepribadian unggul, yang sangat pemaaf, yang sangat penyantun, yang sentiasa bersedia membantu manusia, yang hidupnya yang amat bersederhana, namun kemuliaan hatinya meruntun hati manusia kepadanya. Tidak dapatlah kita sebutkan semua kelebihannya di sini. Walaupun begitu, saya akan cuba menyebutkan beberapa petikan ayat Al-Quran berkenaan Nabi junjungan kita Muhammad SAW.
Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 107. Allah SWT berfirman, dan tiadalah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Pendengar sekalian, Rasulullah SAW diutuskan untuk menyampaikan risalah Islam. Kedengaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini telah menjadi pembawa panduan hidup kepada seluruh umat manusia. Sekiranya manusia mengikuti seluruh dua ini dan berpegang teguh pada syariah, ia akan beroleh al-falah ataupun kejayaan di dunia dan di akhirat. Islam yang dibawa oleh baginda SAW ini adalah rahmat bagi sekalian alam. Agama Islam bukan untuk kawasan-kawasan tertentu, bukan untuk golongan ataupun bangsa-bangsa tertentu, bukan untuk warna kulit tertentu, tetapi untuk seluruh alam. Rahmat dan keadilan yang meliputi seluruh kehidupan. Yang kedua, dalam surah As-Sabah ayat 28, Allah SWT berfirman, dan tiadalah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Pendengar sekalian, bukankah telah sampai kepada kita seruan ini? Bukankah utusan Allah yang mulia ini telah menyampaikan kepada kita berita-berita gembira buat orang beriman dan amaran-amaran kepada orang yang ingkar? Adakah kita telah menerima dan melaksanakannya? Ataupun kita tidak peduli sebagaimana yang disebutkan dalam akhir ayat tadi, bahawa kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu? Di sana ada dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang mana satu yang telah kita pilih? Rasulullah SAW juga menjadi contoh urutan terbaik dan tiada tolak bandingnya. Tidak perlulah kita umat Islam mencari idola ataupun role model yang lain dalam hidup ini. Apalah erti idola yang lain itu jika hendak dibandingkan dengan kepribadian agung yang mana mencontohinya, dijanjikan pahala. Dalam ayat 3 pula surah Al-Qalam ayat 4, dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad, maafkan saya, dalam surah ketiga pula adalah surah Al-Qalam ayat 4, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai, dalam surah ketiga, dalam surah terakhir ayat 4, dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah SWT berfirman, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Pengiktirafan daripada Allah, Tuhan sekalian alam, bercita-cita terhadap keperbaikan akhlak bagi Rasulullah tidaklah cukup untuk kita meletakkan baginda di tempat teratas sebagai ikutan kita. Oleh yang demikian, pendengar sekalian, sama-sama kita memuliakan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jikalau bagi contoh ikutan dalam kehidupan kita sehari-harian. Pelajari sirah perjalanan hidup baginda supaya kita lebih mengenali baginda dan lebih mencintai baginda hari demi hari. Baginda Rasulullah sangat mengasihi umat sehingga disebut-sebut sebelum wafatnya. Tidak malukah kita